Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 49 baris sebelah daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan jika ia baharu, niscaya berkehendak kepada yang membaharukan dia, dan yang membaharukan dia berkehendak pula kepada yang membaharukan dia. Maka yang demikian itu membawa kepada daur atau membawa kepada tasalsul, yang membawa kepada ketiadaan Tuhan. Jadi sama perbahasan berkaitan dengan dalil sifat kidam Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dulu bahawasanya dalil-dalil berkaitan dengan akidah ni dia akan kutip daripada kitab Ummul Barahin karangan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu taala. Maka sama terjemahan dia kata, dan jika ia Allah baharu, niscaya berkehendak kepada yang membaharukan dia, yang membaharukan Allah. Ini takdir orang panggil iftiradi, andaian saja, bukan berlaku sungguh Allah Ta'ala baharu. Sebab kita nak mensabitkan Allah Ta'ala itu sedia. Allah itu sedia dan mustahil lawan dia. Jadi dalam sesuatu tu tak terlepas daripada dua, sama ada qidam ataupun baharu. Sesuatu benda tidak terlepas daripada dua sahaja, sama ada qidam ataupun baharu. Akal kita tidak boleh berfikir selain daripada qidam dan baharu ada benda lain, tak ada. Dua tu ya. Tak baharu sedia, tak sedia baharu tu ya. Maka bila kita nak sabit sedia Tuhan, kita kata Allah Ta'ala itu sifatnya sedia. Dalil dia apa? Dalil dia alam ini. Lepas tu kalau Allah Ta'ala baharu macam mana? Ni dia takdir tu. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, niscaya Allah akan berhajat kepada pencipta lain. Sebab baharu kita kata dah tak boleh terjadi dengan sendiri. Bukan setakat baharu, benda qadim pun tidak boleh terjadi dengan sendiri.
Sebab itu bila kita contohnya keluar daripada rumah, kita nampak kereta depan rumah kita, kita tak kata tu kereta kita. Kita tak kata kereta tu jadi sendiri dan kereta tu jadi milik kita sebab dia berada di hadapan rumah kita. Tak ada. Siapa pun tak akan mikir begitu. Yang akan mikirnya ialah siapa pemilik kereta ini. Kalau bukan kereta kita lah. Siapa yang parking pandai-pandai parking depan rumah ni? Tu mesti kita fikir gitu. Kita tak fikir kata, oh cantik juga dia jadi sendiri. Lepas tu kita pun bawa ikut dan kita. Sebab itu akal kita ni Allah Ta'ala beri supaya untuk berfikir. Fikir benda apa? Antaranya fikir berkaitan Tuhan, fikir berkaitan Nabi, selain daripada memahami nas Al-Quran dan Hadis. Jadi kebanyakan akidah kita ni bukan setakat dia menukilkan dalil-dalil naqli, bahkan dia menukilkan juga dalil akal supaya dia menguatkan lagi dalil Al-Quran tu. Bukan dia mengutamakan akal macam Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan setakat mengutamakan akal, dalil Al-Quran pun dia pusing gua akal. Tu Mu'tazilah. Kita selagi mana Al-Quran itu zahir makna dia sahih, sempurna, tak payah takwil. Tapi kalau ayat Quran itu ada masalah, kalau faham zahir dia, ada masalah serupa dengan makhluk, nisbah pada Tuhan, maka ketika itu ada cara untuk kita mentakwil ayat Quran itu. Cara nak takwil itulah yang ulama guna dua metodologi, dua cara. Satu, yang pertamanya ialah tafwid, serah makna ke Tuhan. Yang kedua, takwil secara terperinci, makna dia takwil dengan makna lain yang layak dengan Allah. Itu cara-cara untuk mentakwil ayat. Kalau disebah kepada berlaku ayat tersebut cerita tentang Tuhan ataupun Rasul, sama juga Rasul. Nabi Adam alaihi salam itu makan pokok yang Allah Ta'ala suruh jauhkan diri daripada dia, dia makan juga. Lepas tu turun ke bumi. Lagu mana tu? Adakah Nabi Adam berdosa? Tidak, tak berdosa. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dia takwil 20 lebih cara takwil apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam bila Allah Ta'ala kata jangan dekati pokok ini. Dia kata la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua itu hampiri pokok ini. Itu dia panggil seolah takwilnya. Yang pertama, takwil yang dipilih oleh kitab Paku Iman kita ni, pengarang kitab dia Haji Cik Kedah rahimahullahu ta'ala, anak murid Tok Kenali. Dia Tok Pekoh lah. Dia Tok Pekoh Kedah. Siapa-siapa nak patua Kedah tu zaman dia memang tak berani lah, kecuali hadap ke dia. Tok Pekoh zaman dia. Panjang umur dia tu 100 lebih tahun. Dah mati dah, meninggal dah. Jadi dia salah satu ambil pandangan takwil. Dia kata apa? Dia kata larangan itu bukan larangan sungguh, tapi macam larangan. Tapi sebenar hakikatnya ialah pilihan kepada Nabi Adam. Nak dekat boleh, tak mau dekat tak apa. Antara takwilan. Dan Nabi Adam alaihi salam pun pilih untuk dekat. Jadi Allah Ta'ala beri pilihan. Alaihi salam ambil hak pilih juga, dekat juga. Maka sebab itu akibat dia turun ke dunia. Dan Nabi Adam alaihi salam pilih hak tu pun baik juga, walaupun dia tak pilih hak yang pilihan nombor satu, iaitu tak dekat pokok tu. Dia pilih pilihan dia sendiri, iaitu dekat pokok tu dan makan buah situ. Itu pun pilihan yang baik juga. Itu antara pilihan takwil yang diambil oleh Haji Cik Kod Diang Kedah dalam kitab dia Paku Iman. Jauh betul. Dalam Quran, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu berdua dekat dengan ini pokok. Kalau kita kata mana dekat sini, siapa dekat dosa lah. Tak dosa. Ada takwil macam-macam lah. Tu salah satunya. Sekarang ni ialah dosa situ dia berasa dosa. Dia punya kaedah dia hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.
Hasanatul abrar, orang baik buat baik. Sayyiatul muqarrabin, itu di sisi orang yang dekat dengan Tuhan berasa dosa. Contoh kita kata orang baik buat sunat duha 2 rakaat. Okeylah, bagilah dapat pahala. Tapi di sisi orang yang dekat dengan Tuhan, dua rakaat tu malah. Patutnya buat 8 tu baru berasa sembahyang duha. Kalau 2 tu malah dosa dengan Tuhan. Sebab apa malah? Tu beza keadaan hati orang tu. Orang yang biasa baik biasa-biasa, dia rasa 2 rakaat duha tu biasalah. Alhamdulillah boleh buat. Daripada tak buat langsung. Tapi orang yang muqarrabin, orang dekat dengan Tuhan, dia rasa 2 rakaat tu dosa. Begitulah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, iman dia tahap muqarrabin. Dia dekat dengan Allah Ta'ala ni lebih daripada orang lain, lebih daripada sahabat. Sebab tu hadis Nabi SAW kata, ana akhwafukum, aku orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala berbanding kalian. Jadi bila dia takut, dia yang paling takut dengan Allah Ta'ala, maka tingkat takwa dia pun beza. Dialah yang paling tinggi, maka benda yang kecil pun dia berasa dosa. Kata musannif, jauh tu. Nak kata ya, kalau Allah Ta'ala ni baharu, pasti berhajat kepada pencipta. Dan yang membaharukan dia, yang membaharukan Allah, berkehendak pula kepada yang membaharukan dia, yang membaharukan orang yang membaharukan Allah. Jadi kalau begitu, dia akan berlaku apa? 2 benda. Pertamanya daur atau tasalsul. Kalau kita kata Allah Ta'ala baharu, mesti Allah Ta'ala ada orang yang mencipta dia. Patut orang yang mencipta Allah, pasti ada yang mencipta dia pula. Begitulah berterusan sampai bila-bila, tak tahu penghujung dia kat mana. Maka begitu dia akan tumbik 2 natijah. Pertamanya daur ni keliling. Keliling ni macam mana? Sekejap kita bahas lah. Yang keduanya tasalsul. Tasalsul ni berantai, tak henti-henti, putus, tak terputus. Allah Ta'ala dibuat oleh Tuhan A, Tuhan A dicipta oleh Tuhan B, Tuhan B dicipta oleh Tuhan C, sampai ke atas tak sudah. Tu tasalsul. Hari dia sebutlah. Itu contoh tu. Maka dia kata, maka yang demikian itu, iaitu berkehendaknya Tuhan yang mencipta Allah kepada orang lain tu, membawa kepada daur atau membawa kepada tasalsul. Tu sekali dia bahas lah, kita dibahas lagi. Yang mana kalau daur tasalsul ni membawa kepada ketiadaan Tuhan. Sekali dia akan bahas apa itu daur, apa itu tasalsul, maka kita akan faham sebab apa dia menjadi punca kepada ketiadaan Tuhan. Tu ambil satu dulu. Mana bila ketiadaan Tuhan mustahil lah, sebab ada alam ni, takkan alam dia ada sendiri. Kita bukannya pok Big Bang tu. Tak payah Tuhan pun tak apa, Big Bang boom debu gitu je. Kalau kita ambil teori Big Bang sekalipun, Big Bang tu siapa buat? Mesti ada pencipta dia, bukan main sendiri gitu. Kalau ambil teori Big Bang lah. Maka adalah yang demikian itu, demikian ketiadaan Tuhan mustahil, tak boleh terima di akal. Boleh tak ada Tuhan di alam ni? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita, benda kecil pun ada pencipta, apatah lagi besar ni. Yang pencipta bagi alam sama juga, pemilik Tuhan ni Rob juga, nama syarat. Cuma Rob di situ bukan makna Tuhan lah, tapi penghulu dia ataupun pemilik dia. Malikun ataupun Rob. Rob tu asalnya pemilik. Tapi Rob ni disebut manusia ni, makna pemilik sesuatu benda lah. Dia di bawah milik dia. Contohnya kita ni ada kereta. Kita ni Rob dia, penghulu dia, Tuhan dia. Sekarang ni siapa Tuhan penghulu sekalian alam ni? Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Jadi mustahil kata Tuhan tak ada. Maka bila kata gitu, bila kata mustahil Tuhan tak ada, maka mustahil Tuhan baru, maka sabitlah qidam bagi Allah Ta'ala. Dia begitu. Nak sabit sesuatu benda, dia ambil hak lawan. Dia berdalil hak lawan tu supaya nampak hak lawan tu tak betul, baru kita sabit yang betul. Qidam betul, lawannya baharu tak betul. Apa sebab kita tak boleh kata dia baharu? Sebab kalau kita kata Allah baharu, mesti dia tu ada yang mencipta Allah Ta'ala. Bila ada yang mencipta Allah Ta'ala, orang yang mencipta Allah Ta'ala pun berhajat kepada pencipta lain. Begitulah berterusan sampai berlaku 2 perkara, salah satunya daur ataupun tasalsul, yang sekali dia akan bahas. Dan daur tasalsul ni akan membawa kepada ketiadaan Tuhan. Jadi ketiadaan Tuhan mustahil, maka sabit qidam. Begitu lah.
Maka Allah maka nafi daripada baharu inilah yang kita kehendaki. Ternafinya baharu Tuhan dengan makna sabitnya qidam, itulah yang kita nak dari sudut i'tiqad. Habis. Kemudian dia bahaslah daur tasasul tu apa dia? Maka makna daur itu, daur dari sudut bahasa pusingan lah. Daur tu pusingan. Pusing. Dia kata iaitu tawaqqufu syai'in ala ma yatawaqqafu ala ghairihi imma bimartabataini au maratibah. Okey. Iaitu terhenti suatu atas barang yang terhenti ia suatu atas yang lainnya yang lain daripada suatu. Tak faham. Bahasa mudahnya ialah contoh kita kata A ni ada. Okey, ada dia ni berhajat kepada B. Berhajat kepada B. B ni pula ada dia berhajat kepada A. Duk pusing gitu. Contoh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala buat contoh Al-Kubra Al-Yaqiniyah dia. Cerdik lah. Dia kata mana satu? Mari dulu. Telur ayam ke ayam? Telur ayam ke ayam? Nak kata ayam dia mari pada telur. Nak kata telur dia mari pada ayam. Tu daur tu. Kalau kita tak ada tauhid, kita duk bodoh itu lah. Tak tahu siapa yang dicipta dulu. Tapi kalau kita ni bertauhid, kita faham dah. Ikut Allah Taala. Allah Taala nak cipta telur dulu. Telur yang pertama, boleh. Allah Taala nak cipta ayam dulu pun boleh. Lepas tu lahirlah telur ayam sampai kiamat. Tapi kalau orang yang tak ada Tuhan nak jawab ke no? Tak boleh. Takkan dia jadi sendiri? Tak boleh. Jadi sendiri mustahil. Telur dulu ke ayam? Ayam nak kata ayam dia main pada telur, nak kata telur dia main pada ayam. Tu contoh daur, pusing. Jadi mustahil Tuhan begitu. Allah Taala dicipta oleh Tuhan A dicipta oleh Allah. Allah dicipta oleh A dicipta oleh Allah. Tak boleh. Contoh mudah lagi, kita melahirkan seorang anak melahirkan kita, boleh tak? Tak boleh. Gila dia panggil. Gitu contoh ya. Itu daur. Daur ini masuk ke sini tu lah. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala dicipta oleh orang lain itu dicipta oleh Allah. Jadi pusing gitu. Itu mustahil. Seperti mana kita kata kita melahirkan seorang anak tu melahirkan kita. Tak boleh. Datuk melahirkan bapak melahirkan anak melahirkan datuk. Tak boleh. Mustahil begitu. Tu daur. Lepas tu daur ni pula dia kata ada kalanya dengan dua martabat. Pada dua martabat ni apa dia? Dua benda lah. Contoh bapa melahirkan anak melahirkan anak. Melahirkan bapa melahirkan anak melahirkan bapa. Dua tu dua pusing dua tu. Tu dua martabat. Allah Ta'ala dicipta oleh Tuhan A dicipta oleh Allah. Allah dicipta oleh Tuhan A dicipta oleh Allah. Pusing dua tu. Tu dua martabat. Dua orang lah maksud dia. Okey. Atau beberapa martabat pada yang lebih daripada dua. Hak ni tiga dan ke atas. Tuhan A dicipta oleh Tuhan A dicipta oleh A. Tuhan Allah Ta'ala dicipta oleh A dicipta oleh B dicipta oleh Allah. Allah dicipta oleh A dicipta oleh B dicipta oleh Allah. Tiga orang. Tiga dan ke atas. Pusing sendiri je. Datuk melahirkan bapa melahirkan anak melahirkan datuk melahirkan bapa melahirkan anak melahirkan datuk. Itu. Tu yang ketiga. Itu yang tiga ke atas. Tu dia panggil beberapa martabat. Jadi daur pusingan ni jenis dua jenis lah. Satu yang jenis dua orang. Yang kedua ialah jenis tiga orang dan ke atas. Semua tu mustahil. Tu itu daur. Misalnya, dia buat misal umpama si Zaid menjadikan si Umar dan si Umar menjadikan si Zaid pula. Ini dua martabat. Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Tak boleh lah. Kalau dia tu dah dijadikan oleh seseorang, dia tidak boleh menjadikan orang yang dijadikan dia. Allah Ta'ala dijadikan oleh Tuhan A. Jadi tak bolehlah Tuhan A ni dicipta oleh Allah pula dalam masa yang sama. Jadi Khalik dengan makhluk dalam masa yang sama. Dia tu pencipta, dia tu yang dicipta dalam masa yang sama. Tak boleh. Kalau dia tu pencipta, dia tu yang dicipta, tapi benda orang lain tak apa.
Datuk, kita tak kata datuk cipta lah. Datuk melahirkan bapak, bapak melahirkan anak. Boleh lah. Bapak tu dia tu melahirkan anak, dalam masa yang sama dia dilahirkan oleh pak dia yang bernama datuk. Tu tak apa, tu orang lain. Tapi tak boleh orang yang sama, dia tu pencipta, dia tu yang dicipta. Tu. Allah itulah pencipta Tuhan A, Allah itulah dicipta oleh Tuhan A. Tak boleh. Tuhan A itu dicipta oleh Allah, Allah itulah yang mencipta Tuhan A. Tak boleh. Dia mesti orang lain. Tu Kemudian, maka yang demikian itu, si Zaid menjadikan si Umar itulah, tiada dapat tasawur. Tasawur ni gambar, terbenar, terfikir. Tak boleh. Pada akal, sekali-kali. Macam kita kata tadi, bapak melahirkan anak, anak melahirkan bapak. Pasti kita kata bohong. Mana boleh kita terima gitu? Yang adanya bapak melahirkan anak, anak melahirkan cucu, cucu melahirkan cicit. Tu boleh lah. Tak boleh dia tu melahirkan orang yang di atas dah. Tak boleh dia melahirkan benda yang dah wujud. Mana boleh dia melahirkan benda yang dah wujud? Tak boleh. Tu. Kerana yang menjadikan dahulu daripada yang dijadikan. Orang yang menjadikan dalam masa yang sama, dia tu dijadikan. Dia tu pencipta. Dalam masa yang sama, dia dicipta. Tak boleh tu. Mana boleh begitu? Dia ni pencipta, dalam masa yang sama dicipta, tapi dicipta oleh orang lain. Tu tak apa. Dia pencipta kepada A pencipta B. B pencipta C. Jadi B ni, dia ni dicipta oleh A. Dalam masa yang sama dia pencipta bagi C. Tu tak apa. Tu boleh terima lah. Tu Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka manakala sabitlah si Umar itu dijadikan oleh si Zaid, maka betapa, yakni macam mana si Umar boleh menjadikan si Zaid. Okey, faham tu? Kerana si Umar kemudian daripada si Zaid. Bila kata si Zaid itu menciptakan Umar, makna si Zaid itu dulu, Umar tu kemudian. Tiba-tiba dalam masa yang sama Umar tu terdahulu daripada Zaid, sebab dia mencipta Zaid. Pelik gitu. Tak boleh satu benda dia tu dahulu, dalam masa yang sama dia tu kemudian. Tak boleh. Pencipta ni mesti dulu, dia mari dulu baru dia cipta. Lepas tu yang dicipta tu kemudian. Tak boleh yang dicipta tu pencipta, yang pencipta tu dicipta pula. Tak boleh. Bapak melahirkan anak, tak boleh dalam masa yang sama anak melahirkan bapak. Tak boleh. Tu sebab bapak ada dahulu, anak ada kemudian. Sebab tu bapak tu dia panggil qadim dari sudut umur. Mana dia duduk lama lagi di atas dunia berbanding anak. Anak tu baharu di sebab bapak yang qadim dari sudut umur, masa. Qadim dari sudut masa tak apa. Bukan qadim macam Tuhan tu. Tu kerana dahulu daripada mana boleh menjadi kerana si Umar kemudian daripada si Zaid. Dan yang kemudian betapa ia yang kemudian dapat menjadikan si Zaid yang dahulu daripada Umar. Gitulah. Macam mana si Zaid, contoh dia menjadikan Umar. Jadi maknanya si Zaid ini dia tu orang yang mari dululah sepatutnya. Si Umar ni mari kemudian. Tiba-tiba dalam masa yang sama si Umar ni mari dulu daripada si Zaid, sebab si Umar akan buat si Zaid juga. Jadi itu tak boleh terima oleh akal. Begitulah kita nisbah kepada Tuhan. Allah Ta'ala dicipta oleh Tuhan A dicipta oleh Allah. Tak boleh lah. Dalam masa yang sama dia dicipta, dalam masa yang sama dia pencipta. Tak boleh. Pencipta dan yang dicipta oleh orang yang sama. Tak boleh. Tu. Dan kiaskan pula pada yang lain daripada dua martabat seperti itu jua. Kiaslah kalau 3 martabat, 4, 5. Inilah makna daur yang mustahil wujudnya daur pada akal. Tak boleh berlaku. Macam telur ayam, ayam telur ni. Mesti ada wajibul wujud. Satu zat yang mesti ada, yang azali, yang mencipta. Mana satu antara telur dan ayam. Tu orang yang bertauhid. Tu. Dan makna habis dah daur. Lepas tu tasasul. Tasasul ni maksud Melayu itu tasasul. Tasasul ni maksudnya panjang, berderet, rantai. Tu tasasul tu. Makna tasasul itu iaitu makna tasasul tartibu umurin ghairi mutanahiyah. Beratur-atur beberapa pekerjaan yang tiada berkesudahan. Pekerjaan ni perkara lah.
Okay, contohnya Allah dijadikan oleh A dijadikan oleh B dijadikan oleh C dijadikan oleh D, E, F, G, H, I sampai sudah. Tu tasalsul. Tu tasalsul dia panggil. Tak ada sudah infinity. Kalau gitu Tuhan gitu. Kau siapa Tuhan sekarang ni? Tu yang kata bawa pada ketiadaan Tuhan tu. Kalau Allah dicipta oleh B, A dicipta oleh B, dicipta oleh C, dicipta oleh D, E, F, G, H sampai Z terlebih Z pada. Dah siapa Tuhan sekarang ni? Bila tak tahu siapa Tuhan, tak ada Tuhan mustahil. Tu dia kata tadi, kalau membawa kepada daur atau tasasul mustahil kerana membawa kepada ketiadaan Tuhan. Kalau daur tadi tu, tu jelaslah memang tak ada Tuhan. Siapa Tuhan ni? Allah dicipta oleh A dicipta oleh Allah. Dah siapa Tuhan? Dia pencipta dalam masa yang sama dicipta. Siapa Tuhan sekarang ni? Nak kata Allah Tuhan, dia dicipta. Nak kata A Tuhan, dia dicipta juga. Ini mustahil. Tak boleh. Kerana membawa kepada ketiadaan Tuhan. Sama lah tasasul. Tak ada kesudahan. Dah tak ada kesudahan. Siapa cipta ni? Dah siapa cipta sebenarnya ni? Duk main kuis lagu tu. Siapa pencipta sebenar? Habis. Lepas tu dah tak jumpa. Jadi mustahil. Tu. Yakni berkehendak satu kepada satunya pula. Satu contoh, Ahmad berkehendak kepada Zaid untuk ada dia. Zaid berkehendak pada Umar untuk ada dia. Umar berkehendak kepada Ali untuk ada dia. Ali berkehendak kepada ni untuk ada dia. Ni itu dia. Sampai bila-bila pas sudah. Tapi yang tasasul yang mustahil ni balik atas saja. Balik bawah tak apa. Contoh balik bawahnya kita ni lah. Bapa melahirkan anak, melahirkan cucu, melahirkan cicit. Pas sudah. Tu tak apa. Dia ke bawah tak apa. Dia yang ke atas. Ke atas habis cerita. Siapa cipta? Siapa Tuhan ni? Mana kalau tasasul sekarang ni berlaku, mana sekarang ni kita tak tahu Tuhan ni siapa. Nak kata Allah Tuhan, Allah dicipta. Lepas tu orang yang cipta Allah dicipta pula. Dah siapa Tuhan ni? Pas sudah tak jumpa Tuhan. Lah kali tak bayar. Tak ada gitu. Jadi berkehendak satu kepada satu pula hingga tiada kesudahannya. Maka yang demikian itu membawa kepada tiada berkesudahan Tuhan. Tuhan banyak pula. Dah lah Tuhan banyak, tak ada sudah pula Tuhan mana satu yang betul-betul Tuhan. Dah Tuhan dicipta oleh Tuhan, Tuhan dicipta oleh Tuhan, Tuhan dicipta oleh Tuhan. Pas sudah tak habis-habis. Namanya Tuhan banyak dah. Lepas tu Tuhan mana satu tak tahu? Tu. Mana satu Tuhan kita ni? Banyak sangat Tuhan punya Tuhan. Tu. Jadi habis cerita lagu tu. Maka demikian itu pun mustahil. Maka batallah daur dan tasalsul. Maka sabitlah bagi Allah qidam. Tiada berkehendak kepada menjadikan dia menjadikan Allah. Iaitu tiada berkehendak kepada menjadikan Allah tu yang kita tuntut, yang kita nak i'tiqad. Dia panggil fahuwal maqlubu. Itulah yang kita nak. Jadi dalil daripada sifat kidah ni kita faham kata Allah Ta'ala bukan baharu, dan ternafinya istilah daur dan tasalsul yang membawa kepada ketiadaan Tuhan. Maka sabitlah Allah tu ada lagi pula sifatnya qadim ataupun qidam. Kemudian dalil baqa pula, dan ada pun dalil baqa, iaitu dalil baqa firman Allah Ta'ala wal akhiru wa yabqa wajhu rabbik. Rasa gini huwal awwal wal akhir. Dia dulu tu dia buat huwal awwalu. Rasanya wal akhir tu sama ayat sebelum tu. Lepas tu wayab qa ni ayat lain ni. Kitab Melayu dia buat macam mana? Gitu, dia asing ke sekali? Dia sekali ke asing? Wal akhiru dengan wayab qa. Asing kan? Asing lah, betul. Jadi wal akhiru tu sama ayat sebelumnya. Huwal awwal wal akhiru. Lepas tu titik. Lepas tu baru sambung ayat lain pula. Wa yabqa wajhu rabbika. Apa maksud dia? Ialah Allah yang akhir. Apa akhir? Yakni ialah Allah yang bersifat dengan baqa. Akhir sini makna baqa. Bukan akhir sini makna orang yang paling akhir, tak ada. Bukan. Jadi baqa, mana baqa apa dia? Kekal. Dan lagi firmannya, firman Allah Ta'ala, dan yang kekal zat Tuhan kamu ya Muhammad. Tu dia terjemah wajhu bermakna zat, bukan wajah. Mana wajah tu?
Kalau terjemah sungguhnya, kekallah oleh wajah Tuhan kamu. Dia takwil dah kata zat. Jadi ikut mana orang-orang yang mengatakan bahawasanya Syekh Daud Al-Fatani ni, dia kata Allah ada tangan. Allah ada muka. Ikut mana? Dia ada tu spanduk tu. Tuan-tuan, tuan-tuan hendaklah belajar kitab Ad-Durus Sami ni. Ad-Durus Sami ni Syekh Daud Al-Fatani dia bahas cara salah. Kemal tengok. Apa dia tu dia kata, tengok Syekh Daud kata, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka itu. Itulah mazhab sebenar salah, wahai tuan-tuan. Dia baca tu kat ayat takwil, dekat ayat mutasyabihat. Yang Syekh Daud nak bahas mutasyabihat tu. Bukan nak kata tu maksud dia. Itu terjemah saja. Maksud lain, terjemah lain. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah ta'ala berdiri dengan sendiri. Semua kitab terjemah gitu. Lepas tu dia kata maksud di sini ialah bukan Allah ta'ala berdiri tanpa perlu pertolongan. Bukan berdiri makna duduk tu, duduk berdiri tu, bukan. Berdiri Allah dengan sendiri, maknanya Allah ta'ala bukannya sifat. Allah Ta'ala bukannya berhajat kepada pencipta lain. Tu berdiri tu, qiyam. Qiyam ni bahasa Arab macam mana? Lepas tu perlu kepada tafsir, bukannya intiqalul lughah, perpindahan bahasa saja. Dia panggil terjemahan, tak madai. Dia kena maksud sekali. Ni contoh antara ibarat yang kata Syekh Daud Al-Fatani bermazhab Asy'ariyah, yang mana di sini dia takwil bukannya dengan wajah, ini dengan zat. Sebab apa? Sebab dia bahas di sini berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan sabitnya sifat wajib bagi Allah, bukan dalam bab perbahasan ayat mutasyabihat yang dulu tu. Kalau perbahasan ayat mutasyabihat dulu tu dia terjemah, tapi dia kata maksud dia bukan begitu. Maksud dia lagu mana? Terpecah pada dua mazhab mula. Mazhab salah kata tafwid, makna serah, makna pada Tuhan. Hakikat dia apa? Makna yang kedua takwil. Dia takwil ya dengan makna istaula, kuasa. Contoh wajhu dengan makna zat. Jaa rahmatu rabbika, telah datang Tuhan. Datang Tuhan tu datang rahmat Tuhan. Tu habis. Dan adapun dalil aqli itu, iaitu dalil aqli, dia tu bahasa Arab sikitlah ni, matan Ummul Barahim. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana ay yalhaqahu al-'adamu lan tafa anhu al-qidamu lakin wujuduhu hina idhin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Dan ada pun tanda alamat dalil wajib baqa bagi Allah. Wajib sini pada akal lah, wajib baqa bagi Allah Ta'ala. Maka kerana bahawasanya jikalau dapat dihubungkan Allah, dihubung ni mana dikaitkan, dikiaskan kepada Allah Ta'ala itu oleh Adam ni tiada. Kalaulah Allah Ta'ala ada kaitan dengan tiada, niscaya menafikan daripada Allah qidam, maka ternafi sifat qidam. Sedangkan sifat qidam kita dah bahas, Allah tu sabit sifat qidam. Maka dia pun kata kerana adalah jadi dia kata kalau Allah Ta'ala ada kait dengan tiada, dia qidam dengan baqa ni memang ada kait dengan tiada, lawan dia. Kalau qidam ni tiada dulu, ada musabiq. Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan tiada pada waktu awal-awal, tidak. Itu mensabitkan qidam. Sebab kalau Allah Ta'ala awal-awalnya tiada, makna Allah baru, lawannya qidam. Kalau baqa ni pula sabit tiada ni di belakang, jadi dia panggil adamu al-lahiq, iaitu akan datang Allah tiada, makna Allah tak kekal. Jadi dua ketiadaan ni ternafi pada Allah Ta'ala. Kita sabit dua ketiadaan ni, kita dulu tak ada dan akan datang pun tak ada. Kita ni adamus sabiq dan adamul lahiq. Dulu kita tak ada, sekarang akan datang pun tak akan ada, akan datang pun tiada.
Allah Ta'ala dulu tak tiada, akan datang pun tak tiada. Dulu tak tiada, dia panggil qidam. Akan datang tak tiada, dia panggil baqa. Tu ya. Kerana adalah wujudnya wujud Allah pada ketikanya Allah itu. Pada ketikanya pada ketika ternafi qidam. Kalau Allah Ta'ala tidak qidam, maka jadi haruslah Allah Ta'ala jua, tiada wajib. Mana kewujudan Allah harus pada akal, boleh ada, boleh tiada kalau ternafi qidam. Bila kata ternafi qidam, mana Allah Ta'ala baharu. Bila baharu, bolehlah dia ada, bolehlah dia tiada. Bila nak kata ada, bila nak kata tiada, tunggu orang yang buat dia tu adakan Tuhan baru ada. Gitu ke Tuhan? Bukan. Bukan begitu. Lagi, dan yang harus itu tiada wujudnya harus itu, melainkan baharu. Benda harus pada akal, ada dan tiada ni, kalau dia ada, baharu ke qidam? Baharu. Tak ada qidam. Tak ada benda yang harus pada akal ni, dia tak qidam. Dia tu qidam, tak ada. Semuanya baharu belaka. Jadi kita dah bahas dah tadi sifat qidam, Allah Ta'ala mustahil baharu. Jadi macam mana kita boleh kata Allah Ta'ala baharu? Tak boleh. Jadi bila begitu, makna ternafilah Allah Ta'ala itu bersifat fana, binasa. Maka sabitlah sifat baqa, kekal. Betapa yang ni macam mana kita boleh kata begitu? Dan hanya sonya telah terdahulu hal keadaannya hampir wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Dulu kan dah bahas dah, hampir ni mana dulu dekat hari tu, tadi tu tadi tu kita dah bahas dah Allah Ta'ala qidam, mustahil baharu. Sekarang ni kita kata kalau Allah Ta'ala itu dihubungkan tiada pada akhir dia, mana kalau begitu Allah Ta'ala itu kewujudan dia harus. Bila kewujudan dia harus, makna Allah ni ada sifat baharu. Bila baharu, macam mana kita boleh kata gitu? Sedangkan tadi kita bahas sifat qidam, Allah mustahil baharu. Bila begitu, maka sabitlah Allah itu baqa. Gitu ya. Tu ya. Dan tiap-tiap yang wajib qidam itu melazimkan wajib baqa'nya. Baqa' tiap-tiap yang wajib qidam. Ini kaedah. Setiap benda yang mesti qidam, mesti baqa'. Tu ni untuk Tuhan lah. Ada tak dia tu qidam tapi tak baqa'? Ada ke tidak? Ada. Satu je. Mana? Tiada makhluk. Bukan. Azali. Waktu azali. Waktu azali, sejak azali lah. Waktu azali tu sudah sabit sejak azali. Lepas tu bila ada waktu baharu, waktu azali habis. Waktu azali hilang tak ada. Bila nak ada, tak ada. Sampai bila tak jumpa dah waktu azali, habis lah. Yang akan datang ni semua waktu baharu belaka. Dia panggil ma la yazal, waktu yang senantiasa. Sentiasa ni makna tak habis. Yang azali itu habis dah, selesai. Jadi ada benda yang mana dia tu qidam tapi dia tu tidak baqa'. Antaranya ialah masa azali. Masa azali itu sabit sejak azali lah. Dia habis bila Allah cipta makhluk pertama, masa azali habis, masuk masa yang kedua, iaitu masa baharu. Dia panggil masa yang senantiasa sabit sampai sekarang, sampai akan datang, bulan depan, tahun depan, sampai masuk syurga, tak ada dah masa azali. Tu ya, satu tu ya. Ada benda yang dia tu tidak qidam tapi baqa'. Mana? Contoh syurga, neraka. Dia tidak qidam, dia baharu. Allah Ta'ala cipta. Kalau qidam, mana dia Tuhan lah, sama dengan Tuhan, sama dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pun cipta syurga, neraka. Tak hancur sejak diciptakan sampai bila-bila. Jadi baqa'nya syurga, neraka bukan sebab diri dia baqa', tapi dengan sebab Allah Ta'ala kehendak dia tu kekal. Dengan makna kalau Allah Ta'ala nak hancurkan dia, boleh, tapi tak berlaku kerana disebut dalam Quran khalidina fiha abada. Mereka ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka selama-lama. Tak akan hancur dah. Cuma dari sudut akalnya, boleh tak Allah hancur? Boleh, kerana Allah Maha Kuasa, cuma tak berlaku. Tu. Dan
yakni adalah jika dapat dihubung oleh adam, dihubung oleh tiada, niscaya adalah wujudnya Allah itu harus jua, bukan lagi wujudnya Allah itu wajib. Kalau Allah Ta'ala boleh akan datang tiada, makna Allah Ta'ala ni keberadaan dia ni haruslah lah, tak wajib pada akan mesti ada lah. Mana Allah Ta'ala boleh tiada, boleh menerima tiada. Bila boleh menerima tiada, automatik baru. Ya, kidam ni tak boleh menerima tiada. Bila dia tidak boleh menerima tiada, mestilah dia pun tidak boleh menerima tiada pada masa akan datang. Pada masa sekarang, pada masa awal-awal tidak menerima tiada, pada masa akhir pun tidak menerima tiada. Maka sabit dua sifat yang sabit, yang dekat dengan wujud, iaitu qidam dan baqa. Kewujudan Allah itu qidam, kewujudan Allah itu baqa. Kewujudan Allah Ta'ala sedia, kewujudan Allah itu tidak dikaitkan dengan tiada pada masa akan datang, dia panggil kekal. Kewujudan kita tidak kekal. Ada beberapa makhluk saja yang Allah Ta'ala cipta kemudian kekal. Contohnya syurga neraka. Contohnya ialah ada manusia yang mana dia tu lepas dihidupkan, lepas dilahirkan tidak mati. Bukan tidak mati, maknanya kekal lah, maknanya kekal. Tapi kekal pun dia mati dulu. Contohnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam bila berlaku kiamat tak mati, sebab dia dah pernah mati. Sebab Nabi Idris alaihissalam minta pada Allah Ta'ala supaya nak rasa mati. Semua benda dia tahu belaka dah, kecuali mati rasa lagi mana. Dia pun minta pada Allah Ta'ala suruh matikan dia. Lepas tu pun masuk balik. Maka Allah Ta'ala pun bagi, tak ada masalah. Malaikat maut pun tarik nyawa, lepas tu masuk balik. Dia dapat rasa kematian. Mana mati, masuk balik, hidup semula. Dia seorang saja Nabi yang begitu. Lain Nabi, mati lah, wafat, tak ada dah kali kedua. Dia seorang yang begitu. Lepas tu diangkatkan ke langit sampai sekarang. Lepas tu nanti kiamat dia tak hancur. Dia tak hancur sebab dah pernah merasai mati. Yang hancur ni yang tak pernah merasai mati lagi. Contoh kita tak mati lagi. Contoh andai katanya esok-esok ni kiamat kau, kalau kita ni orang mukmin ni tak ada apalah. Kalau seorang tu orang kafir, dia terimalah, dia tahulah kiamat tu lagu mana dia akan tengok. Orang mukmin tidak akan tengok kiamat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau wujud itu wujud Allah, harus niscaya menafikan kidamnya kidam Allah, dan menafikan kidam itu kidam Allah mustahil, kerana melazimkan berkehendak kepada yang membaharukan, ia membaharukan Allah, yang membawa kepada daur dan tasasa macam kita bahas tadi. Maka kerana mustahilnya Allah Ta'ala ternafi sifat kidam. Apa tu? Tajuk. Tajuk oleh Syekh, katanya Syekh mana ni? Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, pengarang matan lah. Dia panggil sirah at-ta'ajjubiyah. Kaifa ni bukan nak suruh tanya. Kita kaifa haluka tu ya. Kaifa haluka, apa khabar tu lagi tak tahu ya. Kaifa ni ada macam-macam kaifa khabariyah lah, kaifa istifham lah, kaifa ta'ajjubiyah lah. Yang kita kaifa haluka tu kaifa istifham, nak tanya. Ni ta'ajjubiyah. Kaifa, macam mana boleh gitu? Ta'ajjubiyah, ta'ajjub. Macam mana kita boleh kata Allah Ta'ala baru? Wa qad sabaqa qariban wujubu qidabihi, sedangkan kita baru je bahas berkaitan kidam Allah Ta'ala. Macam mana kita boleh kata baru? Gitu cara nada tu. Maka apabila kita ketahui demikian Allah Ta'ala itu mustahil baharu, niscaya tetaplah wajib baqanya baqa Allah. Inilah tetap wajib baqa tu yang dikehendaki. Fahuwal maqlub, itulah yang nak kita i'tiqadkan, bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat wujud, dan wujud Allah itu sedia, wujud Allah itu senantiasa tanpa diselangi oleh tiada. Adapun wujud makhluk ada diselangi oleh tiada, sama ada tiadanya itu dulu ataupun tiadanya itu kemudian, atau kedua-duanya sekali. Itu makhluk. Macam syurga neraka, dia tiada dulu, lepas tu kekal. Kalau waktu azali tu dia tiada kemudian. Kalau kita tiada dulu, tiada kemudian.
Jadi semua tu bukannya Khalik, semua tu bukannya semua tu bukannya Tuhan. Allah Ta'ala saja yang dipanggil Tuhan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.